Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Hamba Allah ni dia ada up dia punya video dah dekat YouTube mengenai tahanan EO. Dan jadi saya tertarik ataupun terpanggil untuk pergi tengok dia punya video tu. Jadi saya rasa untuk permulaan kata saya, dia ni orang tu ni memang dah betul-betul dia ni masuk ayat ke apa? Dia nak tunjuk dia pandai. Dia cakap tu sebenarnya dah ada dalam diri dia tu, mungkin ada penyakit hati. Sebelum ni pun dalam live saya sebelum ni saya ada cakap, jauhi daripada penyakit hati. Tapi si hamba Allah ni mungkinlah dia rasa dia ni best kan. Dia ni sempoi lah kalau orang Penang kata kan. Dengan dia duk cakap macam ni, sedangkan sebelum ni pun saya pun ada beritahu kat dalam saya punya live, saya dengan dia pun kira kosong-kosong. Jadi bila dah semenjak dua menjak ni menjadi perbalahan antara dia dengan ada satu pihak lagi, ada beberapa keterangan yang agak bercanggah. Sekejap lagi saya akan ceritakan. Mungkin malam ni saya tak ambil masa yang berapa lama lah. Betul saya Waalaikumsalam. Mana yang bagi salam, mana yang watching, Abu Surib, Waalaikumsalam, Muhammad Azhar, Muhammad Saiful, Muhammad Zali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lain kurang cantik bibi, iya kah? Lain saya okey je. Okey. Jadi okey hamba, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lama tak buat live. Yalah. Yang memang lama. Pik Langkawi. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam sahabat. Waalaikumsalam sahabat Pik Langkawi. Aiman Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapitan Singgoro is watching. Terima kasih. Mana yang baru masuk, mohon share sebanyak mungkin. Yelah, kalau asal sudi lah ya. Okay lah. Waalaikumsalam. Mana yang bagi salam minta maaf lah. Saya pun tak mau ambil masa yang terlalu lama. Kenapa saya memilih pada waktu yang macam ni untuk saya nak buat live? Bila kita buat awal ni, biar apa yang saya nampak, lepas pada habis berita pukul 9:30 tu dah public figure ni yang daripada segi politik ke, daripada segi perjuangan mereka masing-masing untuk buat live. Jadi bagi saya, baik saya tak perlu nak mengikut masa-masa tu, saya ikut saya punya masa. Alhamdulillah lah, kalau kata
Allah tu kalau kita nak menyampaikan, dia tahu kita nak menyampaikan satu yang benda yang baik, dia akan turunkanlah hamba-hamba dia untuk mendengar apa yang saya sebagai hamba dia untuk nak bercakap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jebat dahaka mana pula ni? Jebat dahaka yang macam-macam dahaka lah. Yang katanya baru ni duk apa? Duk kata perang besar dengan satu bekas HP. Jadi saya cuma nak bagi pandangan peribadi saya. Okey. Saya rasa lah, walaupun jebat itu hari saya pun dah ada cakap dekat dia, okey lah bang, kita kira kosong lah kan. Tu dia pun cakap kalau ada mai KM boleh nak mengerti ke apa saya cakap, tak ada masalah mah. Tapi semakin hari saya tengok jebat dia memainkan benda-benda yang sama aja. Oh, dia main mak aku boleh, aku main mak dia tak boleh. Okey, jadi kita nak tanya pada dia. Apa benda yang Tuan Ali baca ni mainkan mak ayah dia? Adakah dengan Tuan Ali ini saya tak memihak kepada siapa-siapa nah. Saya tak memihakkan kepada siapa-siapa. Jadi bila jadinya macam tu, bagi saya jebat ni dia hanya menggunakan satu poin. Satu poin untuk dia nak mengatakan kepada followers YouTube dia bahawa dia ni betul. Ada orang ni, dia ni suka tengok YouTube. Dia tak suka tengok Facebook. Jadi jebat ni pandai. Tak apalah. Kurniaan Allah yang diberi dekat dia. Jadi bila macam tu, dia ambil kesempatan lah untuk nak menaikkan dia punya apa? Dia nak menaikkan dia punya rating dia ke apa ke kan. Okey, jadi ada beberapa benda yang saya rasa saya tak boleh nak menyokong dia. Dia pun kalau dia dengar saya cakap macam ni, dia mesti dengar angkuh bongkok dia cakap. Aku pun tak minta pun kau sokong aku. Inilah dia, ego. Kalau dah salah tu salah je lah. Kenapa hang boleh cakap kat orang buat permohonan maaf, tapi hang sendiri pun tak boleh nak buat. Lepas tu mengeluarkan, kalau nak dikatakan, kalau tanya pendapat peribadi saya, siapa yang memainkan dulu sentimen yang boleh menyentuh sensitiviti keluarga ni, jebat lah. Kenapa saya bercakap macam tu? Sebab saya pernah kena dengan dia. Bila kita pernah kena dengan dia, kita tak pernah usik apa pun. Kita dengan dia je lah. Lepas tu Rizal Osman, kalau isu semasa okey lagi lah. Kalau isu bab kali ni baik pergi tidur. Okey, pergi tidur. Kita blok je dia ni. Orang macam ni kita tak perlukan dalam kita main live. Buat sabut perut lah, orang sini kata. Hang mau tengok, hang pun salam apa pun tak bagi kan. Biadab. Jadi aku pun boleh layan hang lagi 10 kali lagi biadab lah. Bukan sebab koyak, bukan. Okey, jadi kita pun ada kawan-kawan yang menasihati Tuan Ali, menasihati dia.
Tapi kata-kata jebat sendiri di dalam dia punya video dia, kadang-kadang dia ni pun dia terlupa juga apa yang dia cakap. Ha? Oh, aku akan lawan sampai kiamat. Kita askar kalau sudah lawan mesti satu mesti tumbang meh. Ui, dia meh cakap. Waalaikumsalam, mana yang bagi salam. Lepas tu di dalam YouTube dia duk cakap memanglah ada dia tak menggunakan nama yang betul, tapi Tuhan tahulah di hati hang jebat. Tuhan tahu apa di hati hang. Hang nak tunjuk kat siapa lagi? Hang nak tunjuk kat siapa lagi? Last sekali hang dah jadi terleka sampai kawan tu pergi buat report polis. Lepas tu hang kata apa? Oh, my report. Sama lah macam hang. Sewaktu dulu masa hang dengan Joseph, aku bukan nak cakap lah. Bukan akulah, saya bukan nak cakap lah. Don Jai lah yang telefon saya. Cakap apa? Oh, nak pergi tarik semua report-report yang ke atas jebat ni. Semasa dia kena tahan dengan ini pendedahan Tak betul saya saman. Hampa suka saman kan? Tak betul saya main cakap, pergi buat report polis. Okey? Don Jai duduk kelang kabut. So, pergi jumpa orang ni, so tarik report. Pergi jumpa orang ni, so tarik report. Pada waktu tu, gerakan-gerakan yang untuk nak pergi buat report ke atas jebat ni banyak. Tapi bila jebat dengan Joseph kena tangkap, okey, saya ingat sebelum dia keluar kot, Don Jai ada pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni. Sebab apa? Takut jebat kena pergi hantar balai tu, kena pergi hantar IPD ni, kena pergi hantar di IPD ni. Jadi apa maknanya ni? Hamba ni buat, hamba ni tanggunglah. Pasal apa? Panggil orang-orang ni semua pergi tarik report. Tak payah tarik lah kalau daripada segi hang bercakap. Ui, dahsyat. Tak payah tarik report lah. Hang gunakan orang-orang yang bawah ni untuk pergi tarik report. Kalau tak betul apa yang saya cakap ni Don Jai sekarang ni kan dia duduk lepak dengan lawyer power kan. So dia saman saya. Saman bukan saya nak mencabar, tidak. Kita ada proof, kita ada bukti. Dan tuduhan-tuduhan dia kat dalam WhatsApp kat saya tu walaupun agak keras, tapi kita simpan. Disebabkan suatu tu dia dihujang, dah lah betul, minta bagi muka. Ya, saya sentiasa akur dengan saya abang-abang pihak atasan saya. Jadi bilanya kata jadi macam tu, okey, dah masuk dalam, kita pun boleh nilai sendirilah. Bila dikejar masuk lari ke dalam balai polis. Kita sebagai public ni boleh fikirlah. Jadi katanya lah yang saya dengar, si Joseph ni mengaku salah, jebat dia tak mengaku salah. Yalah, kalau dia mengaku salah, dia mesti akan ada rekod lampau. Jadi untuk nak dia nak mengorak langkah ke depan tu agak akan jadi terbatas lah. Sebab tu lepas dah habis apa semua tu, mereka pakat duk pergi tuju dekat si Rohingya di Bukit Gambir tu. Sebab tu saya cakap lah sebelum ni, kalau saya bercakap nanti banyak pihak yang akan terasa hati. Tapi untuk nak menyatakan kebenaran walaupun pahit, saya kena bercakap.
Boleh faham setakat tu Okey. Jadi asal usul depa ni depa nak nak buat Jabatan Netizen Negara konon-kononnya. Lepas tu nak buat web Kementerian Dalam Negeri. Konon-kononnya dalam web tu apa saja yang dikeluarkan adalah daripada Kementerian Dalam Negeri. Saya tak percaya. Kenapa saya cakap saya tak percaya? Apa proof? Semua orang boleh cakap sekarang ni, buka persatuan tu, buka persatuan ni. Duduk di belakang orang tu, duduk di belakang orang ni. Tetapi saya timbul satu persoalan. Kenapa satu yang apa duk cakap yang bukan warga negara Malaysia tu, Rohingya yang di Bukit Gambir tu pun hampa tak boleh nak halau dia. Halau daripada segi undang-undang. Itu macam mana? Sekadar hampa nak saja nak bermain di media sosial, hampa nak tarik view. Lepas tu ada sikit-sikit hampa nak mengatakan bahawanya bangsa ni Rohingya ni tak teruk. Saya nak bertanya lah kepada pakar-pakar yang kat dalam media sosial ni. Saya nak bertanya lah. Sekejap saya minta ayat sana. Okey. Sorry Okey. Saya nak bertanya lah. Kemasukan atas peri kemanusiaan puak-puak Rohingya ni masuk ke Malaysia dan memberi perlindungan oleh kerajaan Malaysia pada tahun pemerintahan siapa? Boleh tolong jawabkan untuk saya tak? Kemasukannya Rohingya ni, Malaysia ni adalah satu negara yang ayat cekolai ke bos? Ini pun tak pun nak cantik ke? Sorry saya tak minum cekolai bos. Kadang nak komen tu bagi profesional sikit lah. Okey. Jadi dilanya di situ saya buatkan okey, kita punya Fazli Riyad Sofia, dia kata zaman Najib. Okey. Zaman Najib semasa tu KDN siapa? Iaitu Zaid Hamidi. Okey. Iaitu Zaid Hamidi. Okey. Dengan buat lagunya Selamat Malam Rohingya. Itulah. Saya pun tak pandai nak menyanyi sangat. Okey. Jadi nak salahkan siapa? Adakah sekarang ni hampa nak hanjut dengan kita punya saudara kita utusan rimba, Donjai sekalipun, saya pun agak rasa respect untuk dia buat kerja. Cuma sebelum ni dia buat kerja, pergi sikit nak buat live, pergi sikit nak buat live. Buatlah kerja secara senyap-senyap. Jadi adakah semasa Zaid Hamidi menjadi KDN, semasa tu cubalah
kalian semua membaca daripada dia dapat jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan apa yang dibuat pada masa tu, dengan kemasukan orang-orang luar ke dalam Malaysia, sehingga ada yang diberi macam si berumah di Bukit Gambir tu diberi MyKas. Okey, tak apa, tak ada masalah. Mungkin tu rezeki dia untuk dia dapat benda tu. Tapi bila benda tu sekarang ni dah expired date. Jadi kita rakyat Malaysia ni terpinga-pinga. Nak pakai undang-undang mana ni? Nak pakai law mana ni? Itu sebab saya cakap, adakah gerakan-gerakan yang nak pi menolak si Rohingya yang berada kat Bukit Gambir tu pun tak lepas-lepas. Sebab apa? Dan yang paling saya rasa ralat sikit lah, ini 5-6 orang public figure ni duk bercerita yang benda yang sama saja di page masing-masing. Minta maaf saya bercakap lah, tapi saya menyokong benda yang betul. Saya menyokong. Tapi bila doa benda yang sama, macam tadi ada yang si Bahalul tu, dia kata kalau bukan ni, dia tak fikir nanti akan jadi ke anak dia nanti. Kita sekarang ni fikir mungkin bukan sekarang, takut terjadi di masa-masa hadapan. Itu jam baru hantar lah yang duk sembang pandai tadi, yang duk komen pandai ni. Jadi tak perlulah kita nak menutup. Bagi saya lah, bagi pemahaman saya, pemahaman orang lain berbeza. Bagi pemahaman saya, mungkinlah ada nak menutup. Nak menutup, orang kata apa, skandal-skandal ni, maka diwujudkanlah gerakan-gerakan Jabatan Netizen Negara lah. Yang sekarang ni ada dah pihak-pihak atasan yang rungsing, yang takut dengan netizen ni yang terlalu cepat sangat menghukum, yang terlalu cepat sangat, belum apa-apa lagi dah cakap macam-macam dah. Baru saja PDRM yang kes yang semenjak 2 menjak ni, yang 2 anggota polis tahan dan perempuan tu apa semua, dah dah up dah dekat page masing-masing, tanpa soal apa semua. Tolonglah jadi, kalau hampa nak buka page ke apa ke, tolonglah jadi benda ni, orang kata apa, sebelum nak bercakap tu, jangan seolah kita bercakap tu seolah macam kita menjatuhkan hukum. Kita siapa? Netizen ni dia seronok, dia bercakap ya. Dia cakap macam tu, dia cakap macam ni, dia cakap macam tu. Tak apa, Tuhan tu ada. Besok terkena kat anak hampa, terkena dekat cucu hampa, itu jam barulah hampa ingat. Jadi macam utusan rimba
Tuk Singa ke, Donjai ke, yang baik dia buat, kita sokong. Cuma mungkin sebelum ni apa yang mereka buat, mungkin ada sikit menggunakan emosi. Tapi kita jadi tanda tanya juga. Takkan kerana seorang tu yang hampa duk kata dia bukan warga negara Malaysia, yang duk korek dia, keluarkan dia punya surat beranak lah, apa benda lah. Takkan tak ada satu. Hampa semua ni power. Sampai hampa boleh pergi jumpa dengan link, dengan menteri lah, dengan tu lah, dengan ni lah. Tapi tak ada apa pun sampai sekarang. Dia masih lagi duduk dalam keadaan elok je. Cuba fikir dekat situ. Biarlah kita ni hidup dalam peri kemanusiaan. Gomo tadi pun ada keluarkan satu status di dia punya page ke dia punya Facebook. Kalau nak marah, jangan marah kepada PDRM. Sebab yang melakukan tu adalah individu. Jadi marahlah dekat individu tu saja. Kalau nak ambil tindakan pun ambil tindakan dekat individu tu saja. Kenapa netizen ni ataupun orang yang selalu duk komen dalam FB ni, oh PDRM. Takkanlah, kita manusia bukannya sempurna. Hampa tak suruh bohong lah. Hampa silap-silap nak pi semayang pakai kopiah elok lah. Nampak mai pakai skirt hampa ambil kopiah pun duduk sengit tepi gitu lah. Nak sembang apa? Duk penyatuan. Buatlah yang terbaik. Rakyat sekarang ni nakkan yang terbaik saja. Okey, ada juga sahabat kita cakap dalam live. Kita perlu menyokong kerajaan yang memberi kita bantuan. Bantuan sara hidup lah, apa pula dalam musim pandemik ini kita kena sokong. Tapi kenapa dia tak sokong Tahsin Mudi Yassin? Kenapa? Walaupun dia tak boleh nak cakap secara direct, dia berkawan dengan parti-parti yang saya tak mau sebut lah. Jadi kalau nak dikatakan kita perlu menyokong kerajaan yang memberi bantuan, sudah tentu kita sekarang ni kita menyokong kepimpinan Perdana Menteri kita, Tahsin Mudi Yassin. Sebab dia lah dalam keadaan sekarang ni dia banyak memberi bantuan daripada segi, walaupun duit KWSP tu kita punya duit, kena faham. Mungkinlah yang ditinggalkan dekat dia tu, dia pun dah tak tahu nak kelepek tang mana dah. Tapi dia masih lagi dia masih lagi bagi. Lagi nak apa lagi? Lepas tu bila bagi, jangan ingat Tahsin Mudi Yassin dia tak tengok media sosial. Bila dapat je pergi beli telefon baru. Bila dapat je pergi beli kereta baru. Jadi di mana yang kita ni nak menyatakan bahawanya macam kita sebagai rakyat ni susah. Sehingga kan Ustaz Abid Liu terpaksa pergi ke sana bagi, pergi ke sini bagi, pergi ke sini bagi. Dia bukan YB. Dia bukan Datuk. Dia bukan ahli parlimen. Dia bukan Adun. Dia bukan menteri-menteri. Tak malu ke? Sebelum ni pun saya dah pernah bercakap dah.
Di dalam setiap tempat tu dia ada adun, dia ada ketua kampung, dia ada ketua bahagian dia. Lepas tu dia adalah dia punya catat organisasi dia. Jaga di tempat hampa, hampa jaga di tempat hampa tu pun sudah cukup dah. Tak payah nak pergi sibuk dekat orang punya rumah. Tak payah nak pergi sibuk dekat orang punya tempat. Perbetulkan dulu, penaik tarafkan dekat hampa punya tempat yang hampa duk nak sangat tu. Sebab hampa YB yang berhormat, yang berkhidmat. Jadi tak apa. Saya pun tak mahu nak bercakap panjang. Cuma kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di musim pandemik ni. Terpulang kepada orang, dia nak penerimaan orang macam mana. Kalau nak dikatakan siapa yang bagi tu kita kena sokong. Macam saya cakap tadi, ada orang tu cakap, okay, hang ni dia ada bagi hang beras, dia ada bagi hang bantuan, dia ada bagi hang ni. Saya nak cakap kalau kata ada haram jadah orang kita, orang Melayu kita piduk dengan DAP bagi benda-benda tu semua. Silap lebih lagi. Tapi kita ni ada maruah. Kita ni ada maruah. Biar baik kita mati lapak lagi tak apa daripada kita duk pergi makan hak depa. Depa bagi ada maksud, depa bagi ada makna. Tu tanah Durian Musang King di Kedah tu. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Jadi saya menyuara, kenapa ada orang kata, otak kenapa hang selalu duduk entam kamu? Saya tak ada entam dia. Saya respect cara perjalanan dia. Tapi kadang-kadang tu walaupun dia ni pun ada ulat ayak juga, kan? Tapi dia buat macam ada orang cakap kat saya, sampai dia dapat gelaran, itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Cuma kadang cakap dia tu lah kita sikit rasa tak boleh nak terima, disebabkan dia mengatakan dia tu siapa. Mungkinlah inilah itu baru duduk takat tu. Kalau duduk kat tinggi lagi, saya tak tahulah dia punya angga dia macam mana, kan. Aduh. Tak habis-habis duk ulah isu Syed Saddiq. Minta maaf saya cakap saya sampai saya rasa apa tau dengan saya dengan kawan-kawan. Saya cakap aku duk rasa dia ni dah lama dah main di dalam media sosial ni, dalam blog-blog ni Tak mungkin, saya tak tuduh tak mungkin orang dia yang up isu tu, orang dia yang up isu tu, dia pun mai konon-kononnya dia tak tahu apa-apa. Sekarang ni senang saja. Upkan satu benda, orang lain sambut. Boleh faham saya punya maksud tu? Mungkin juga orang-orang dia. Dan dia pula bercakap, okey, kita on VC. Dia VC dengan orang yang sama juga, dengan orang-orang yang dia terpilih juga. Jadi tak payahlah Papa Gomo nak mengelirukan anak-anak muda ni tak bodoh. Anak-anak muda ni tak bodoh.
Kalau betul-betul niat hang nak open VC, macam saya ni saya tak bersedia lagi dan mungkin dak lah kot. Hang sini bercakap hang open VC, bila ada orang yang nak VC dengan hang, kenapa hang tolak? Lepas tu hang kata kepada orang tu, dia bukan ahli UMNO, dia bukan orang politik, jangan masuk campur. Awak Syafiq Abdul Halim tu dia bukan orang politik. Dekat situlah kita rasa macam, kalau takut cakap takut lah. Senang. Tak payah duk kona sana, kona sini, kona sana, kona sini. Seolah-olah macam hang punya apa ni? Yang hang dah dapat sekarang ni dah cukup besar lah. Macam Ismail pun sama juga. Minta maaf cakap macam Ismail tu. Dia cakap nak teriak ke apa, saya pun tak tahu. Duk cakap macam seolah-olah nak sampai orang panggil dia pergi wawancara, dia kata saya belum bersedia lagi untuk diwawancara. Nampak tak? Kenapa? Hang duk buat live hari-hari boleh ya? Sama aja. Kenapa? Takut. Takut sagi jawab lain kena bantai dengan orang atas pula. Jadi kalau inilah contoh yang ditunjukkan untuk kami ni, generasi muda ni, benda-benda ni amat mengecewakan. Amat mengecewakan. Yang nak bersama tanpa meminta apa-apa habuan. Sehinggalah saya duk dengar Gomo dapat 2 beg lah, apalah, itulah inilah. Lepas tu dah orang dah komen macam-macam dah. Tak pasal komen macam-macam tu. Sebelum ni pun saya pernah bercakap, saya takut di media sosial ni nanti bila anak-anak kita dah besar sikit, dah pandai main phone dah, tengok buka je phone dah tengok macam-macam dah. Jadi kita perlu cantah benda ni awal-awal lagi. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Lagi bercakap lagi panas. Ya. Muhammad Syafiq Ibrahim. Ya, betul. Saya ada depa duk hantar tu. Jadi saya terfikir juga Syafiq ni dia orang yang lurus. Dia saya cakap lagi. Kenapa kalau cakap dia bukan orang UMNO dulu, bukan orang politik. Syafiq saya tunjuk lagi. Syafiq saya cakap lagi dia main nombor keahlian UMNO dia tu. Nak macam mana lagi? Nak menyangkal macam mana lagi? Penin lah mereka ni. Yang baik semestinya anak muda sokong. Anak muda ni dia tak mau lah. Orang kata jawatan, dia tak mau lah disanjung-sanjung sangat. Tapi dia nakkan masa depan yang ke depan yang lebih baik untuk dia. Untuk dia dan kawan-kawan dia yang sekarang ni dah semakin minat berniaga. Nanti kalau dia pergi berniaga benda-benda yang bukan-bukan, nanti kena tangkap. Jadi bila dia nak buat benda yang baik ni, harap sokonglah, bagilah satu ruang. Alhamdulillah saya dengar di Kuala Lumpur
dah dibuatkan zon bebas berniaga. Alhamdulillah. Cuma jagalah kebersihan, supaya lepas ni kita boleh minta lagi untuk yang ke depan. Lepas ni tak ada dah bagi sewa-sewa kat warga asing ni. Tak ada dah. Sekiranya bagi sewa dekat warga asing ni, dia dapati bagi sewa kat warga asing ni, bagi saman kompaun yang tinggi, biar mereka ada akai. Baru mereka tak berani nak buat ikut dan minta tolong penguat-penguat kuasa, buatlah kerja. Janganlah duduk bagi alasan saya ikut pihak atasan, saya ikut pihak atasan, saya ikut pihak atasan. Sampai bila, bos? Abang-abang penguat kuasa, sampai bila? Cubalah besok hampa kena macam tu. Orang bagi kita tukarkan. Apa hampa rasa? Benda ni nanti kalau kita buat tindakan sendiri, kita kena balik. Tapi kalau kita tak bertindak, laporan dah macam-macam laporan dah. Nanti kalau saya cakap, oh itu yang ni ada ambil rasuah, yang ni ada ambil rasuah, bagi saya tak boleh nak cakap macam tu. Tapi masyarakat berpendapatan, berfikiran macam tu. Jadi tolonglah tolak benda-benda ni semua. Buatlah yang sebaik yang mungkin. Dan saya pun tengok juga sejak belakangan ni kan, ramai pula lah yang turun. Tak tahulah apa sebab kan. Saya pun tak tahulah apa sebab kan. Kita berfikiran baik je lah. Tapi kalau yang tak baik pun, itu hampa jawablah dengan yang di atas. Tak jadi kat hampa, jadilah dekat anak-anak hampa. Kalau hampa buat benda yang tak baik, tak jadi kat anak hampa, jadilah kat cucu-cucu hampa. Ingat. Okeylah nah. Ya. Takkan kita nak hentam benda yang betul. Kita sokong benda yang betul. Cuma daripada diri saya ni kurang tahu sikit daripada segi macam mana nak berurusan dengan orang-orang dalam, contoh di BKL ke MPS ke. Tapi ada kawan-kawan pula lipat ikut belakang. Air ya? Betul air ya? Oi, sedih. Kita punyalah percaya kan. Tapi tak apalah kalau dah hampa rasa itu hampa dapat tu boleh menyenangkan hampa. Aku nak tengok hampa senang, aku boleh tersenyum je. Cuma aku nak tengok lah. Aku tak sangka. Nanti insyaAllah bukan dendam. Hampa main cara macam tu, tak apa. Kawas aku di depan Giant tu ni tolong sampaikan kawas aku kat depan Giant tu. Aku balik, hampa boleh nak bagi aku 1 lot saja. Ini awak hampa ingat hampa turun ramai-ramai akan minat lari ya. Tunggu.
Rasa galak sungguh-sungguh lah. Tak apa. Masa hampa. Jalan. Jangan tersilap langkah saja. Kita kumpul. Nasib baik itu hari aku tak melompat dah. Kalau aku melompat itu hari, Aida Ponda Polis tunggu siap lah. Alhamdulillah, Allah masih lagi nak menyelamatkan orang yang berhati baik, orang yang berniat baik daripada turun daripada utara mai di Kuala Lumpur. Tapi ghalat. Tak apa. Kita nak tengok. Kita tengok ya tempat tu jadi macam mana. Lagi dia mau goreng kita ke dalam macam dendeng. Bukan orang lain tu, kawan-kawan. Ambil lah api kat hampa. Ambil. Yalah bung, ketak kaki tu hari tu, ketak tak ada dah kan. Ingatkan balik boleh lah bersama untuk nak buat benda-benda yang lagi baik. Tapi rupanya depa punya permainan ular. Huyo. Okey lah, jadilah macam tu lah, insyaAllah. Satu masa nanti saya pun ada satu benda yang saya buat, tapi untuk nak bersama dengan yang si bangsat-bangsat yang main kat belakang. Dia dengar kita ni macam budak-budak, kan? Takkanlah tak boleh nak angkat satu call, main telefon dekat kita. Tak apalah, ini masa apa buat. Tak ada masalah. Jadi kita angkat tangan awal-awal. Kita tak mau apa. Kita ada muka. Lagi satu, kita yakin tempat untuk mencari rezeki daripada Allah ni luas. Kita mengalah tak semestinya kita kalah. Cuma sedikit ghalat tu ada. Tak apa lagi, kita challenge lah. Kita challenge dengan cara yang mengikutkan, berlandaskan undang-undang. Mana apa tu? Apa nama tu? Depa punya ketua depa. Apa nama lah yang duk buat apa ni? Stiker abang. Ada buat stiker banner kan? Dahsyat. Padahal sebelum ni duduk main WhatsApp elok ya. Rupanya dia cuih tang kona. Lagi kalau hampa lah, kita pun tak mau nak kotak-kotak tangan kan. Kita panggil tak mau nak sebut siapa lah. Tak mau nak cakap apa. Hampa tengok je. Aku nak tengok je hampa punya game hampa. 3 tahun tempat tu hampa apa hampa tak buat. Tiga tahun tempat tu apa pun hampa tak buat. Inilah yang mengecewakan kadang-kadang hati. Bukan orang lain buat, Melayu sama Melayu juga buat. Itu yang buatkan kita jadi terhalat, sedih. Tapi tak apalah. Aku nak tengok lah kan. Aku nak tengok. Okay, jadilah. Tak apalah, kita sama-sama bersabar. Nak mengejarkan, nak mengejar yang keduniaan sangat ni pun takkan ke mana juga.
Mungkin ni masa depa, tapi aku nak tengok sampai mana. Sebab hati sakit tau, hati sakit. Orang berkubang apa semua. Tak apalah, anda katakan itu bukan rezeki aku, tak apalah, aku terima lah. Tapi pembelaan tu sikit mesti mau kena ada lah. Apa dia kata apa? This is gombok lah, dia kata. Ayat tu je cantik tu. Kiaya gombok lah kot sekarang ni. Lagi senang apa ni kalau orang main telefon betul siapa dia ni, aku nak gombok ada ayah baru, kita bagi nama dia lah. Dia pun jangan tak ingat tak ada orang menyampai cerita dia dekat kita, tapi kita simpan bagi seorang kawan. Boleh dia potong tangkona gitu. Apapun saya terima nasihat daripada orang lama tu, betul, sabarlah. Benda ni ada pun tak menguntungkan, tak ada pun tak merugikan. Kita jadi slow. Okay, jadi kita sambung lagi nanti di lain live. Kita sama-sama berdoa pandemik ni kalau boleh, mana yang power tu minta bagi kelonggaran sikit daripada segi rentas negeri, kalau boleh lah. Bulan 4 ni dah nak raya. Lepas tu pulau pun sepatutnya ni pun dah orang dah masuk dah ni, tapi apa tak boleh nak jalan lagi. Kalau kita minta tolong Gomo nanti, dia kira dengan damage gym ya. Lepas tu kalau berjaya apa semua, ada lah. Oh, ini daripada cadangan daripada kita punya ketua ni, cadangan daripada kita punya ketua ni, cadangan daripada kita ni telah berjaya ni. Boleh jalan lah. Apa ni orang lembak je bila dah ni sampai pergi mendempek. Macam-macam dunia sekarang. Okey lah, saya minta diri dulu sajalah buat pagi-pagi ni kan. Jumpa lagi di lain live. Patuhi penjarakan sosial. Saya nak ambil satu cerita. Yalah, kadang-kadang kita tengok kalau kita ni sebagai rakyat biasa ni, kalau kena makan lebih daripada dua orang semeja, kena compound. Atau hari ni pula ada pula orang hantar kat saya di mana tadi ya, tapi bertarikh 13 hari bulan, yang makan panjang Datuk inilah apa, Ismail Sabri kot. Dia makan dekat ujung tu. Boleh pula. Itu pun jadi macam mana mereka ni. Dah lah. Okey lah nah. Panjang sangat nak berceloteh ni. Jadi bab isu jebat ni, dia tak jebat bang, jebat aku boleh panggil abang lagi. Kalau nak dicakapkan, hang kata, kalau nak cakap, abang kata yang sana anda mulakan dulu menyerang mak ayah abang. Saya saya duduk tengok dah, saya panggil kawan-kawan tengok, tak ada pun. Cuma ada yang di parlimen saja. Itu bukannya maki. Lepas tu abang spin kata, dia maki mak aku boleh.
Lepas tu bila aku maki mak dia, yang dalam aku bawa tu mak, dia menggelupur. Apa ni bang? Aduh, malu lah bang. Lepas tu abang pun, orang dah tahu dah bila benda-benda macam ni ya. Kalau tak mau koyak, jangan duduk letak gambar apa ni, anak bini di dalam tu. Cara matang lah, walaupun dalam media sosial. Ini bukan politik punya style. Aduh, memang orang marah lah. Tapi secara peribadinya yang saya nampak abang yang duk cakap dekat mak kawan tu dulu. Dan juga saya sendiri dah kenal dengan abang. Tak pasal-pasal. Sudah lah bang, ubah-ubah lah panggil bang. Abang boleh WhatsApp saya pun boleh slow lah. Pada mulanya tu saya pun agak tinggi juga. Tapi bila abang main cakap dengan elok, kita pun okey lah. Tak payah nak gaduh-gaduh. Tapi bila main tang abang, orang bercakap, sudahlah bang. Umur abang dah berapa? Umur Enu dah berapa? Adakah abang takut abang punya temelang-temelang ni pecah? Sehingga abang sanggup mengeluarkan perkataan-perkataan yang kadang-kadang tak malu kan nanti kalau anak-anak abang baca. Tak pun abang tak malu nanti dekat sekolah nanti anak abang dak abang kata tu kawan-kawan semua sekolah ejek saya. Kenapa? Ayalah dulu duduk dia cakap orang macam-macam macam ni macam anak apa macam-macam lah. Bang, ingat sikit bang. Dah tua. Lepas tu duduk buat pirai. Pergi mana tak tahu Syek ni edisi membakar konon. Pergi dah. Itu sebenarnya bagi saya lah. Dia takut. Kan? Bagi saya lah. Dia takut tiba-tiba duduk dalam longkang lah. Bila dia buat live. Kan? Bila dia buat live, ada bukti ya. Bagi saya macam tu ya, senang ya. Dia punya dia punya caption tu, edisi membakar. Pandai dia spin, dia twist dekat situ. Padahal dia pada perjalanan tu, hati dia buatlah live. Siapa yang cerdik, pandai boleh tangkap, itulah dia. Lepas tu duk sembang lah. Aku pergi mana pun seorang Donjai, Joseph Prakash, Ausan Rimba, Tok Singa. Ini jebat. Dia pergi dekat Brotherhood. Dia pergi dekat Papa Gomo. Semestinya Papa Gomo terima. Sebab Papa Gomo orang politik. Bila Papa Gomo tu orang politik dan dia pun berjawatan di dalam UMNO, dia kena terima siapa saja yang nak main dekat dia tak boleh nak tolak. Kena faham tu. Kalau dia tolak, nanti apa pandangan orang terhadap dia? Tu saya cakap kadang ini Gomo dengan politik dia pun boleh tahan juga kan. Tapi kita tak boleh nak ikut cara tu. Sebab apa? Kita bukan jiwa macam tu. Kita tak pandai nak bermuka-muka kan. Tapi dia kenal lah. Dia kena terima siapa saja yang nak main berkawan dengan dia. Sebab dia duduk di dalam platform politik.
Okay. Jadi saya minta dari dulu. Sampaikan salam saya pada kawan-kawan semua. InsyaAllah umur panjang, murah rezeki, kita berjumpa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah.